Sesiapa yang memberi salam Okey, dia mudah yang macam ni Dia sebut, dia kata pada PRU ke-14 dia kata apa nama ni, Barisan Nasional kalah disebabkan fitnah. Dia sebutlah disebabkan fitnah. Ya betul, kalau kita tengok kepada laporan Merdeka Square, fitnah ni apa makna? Fitnah ni maknanya belum ada apa-apa kes lagi lah, tetapi disebut. Disebut. Mungkin orang boleh kata tuduhan, ada orang kata sebagai fitnah. Dia antara dua lah kan. Jadi kalau kita tengok kepada laporan Merdeka Square, ya memang punca-punca kejatuhannya adalah disebabkan kes YMDB dan sebagainya. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok based on dia punya data analitik ni, tuan-tuan gelak keras perut. Sebab apa? Sebab dia ambil hak fitnah 2018 tu, yang PRU 14 tu, dia tak masukkan sekali dengan keadaan yang sekarang ni, yang trend sekarang ni. Kalau nak kira sekarang ni tuan-tuan, sekarang bukan fitnah, sekarang nyata Najib Razak bersalah di dalam kes SRC International YNDB baru ni. Lepas tu apa kes-kes yang baru? Kalau dulu apa yang kita dengar dulu? Kalau kita tengok pada PRU ke-14, apa yang kita dengar? YMDB hantar tuya, betul? YMDB hantar tuya, dua tu saja. Hak lain ada kita dengar. Hak lain kita belum dengar apa lagi, kita duk dengar YMDB hantar tuya, YMDB hantar tuya. PRU ke-14 apa benda yang akan timbul? PRU ke-14 kapal LCS Zahid Hamidi main kapal LCS hilang kat mana pun tak tahu kapal tu, kapal LCS punya isu. Lepas tu apa lagi? Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi belum sebut pada PRU ke-14. Ni PRU 15 baru main isu-isu baru ni. Yayasan Akal Budi. Lepas Yayasan Akal Budi apa benda? Isa Samad. Lepas Isa Samad Tengku Nan. Macam-macam kes baru duk ada. So tak boleh lah nak ambil variable tak boleh pakai langsung variable dia. Saya tengok dia semata-mata yang saya tahu lah, dia buat live tadi tuan. Dia buat live tadi, dia nak bagi tahu kepada orang UMNO lah. Dia nak bagi tahu kepada orang UMNO, dia kata parti kita ni masih kuat. Mungkin dia nak bagi semangat dan sebagainya. So dia buatlah data. Saya pun duk tengok lah tuan-tuan, dekat 1 jam gelak keras apa. Dekat 1 jam saya duk tengok kepada data dia tu. Saya dah tengok lah data ni tuan-tuan, dalam sejarah politik Malaysia, dalam sejarah lah tuan-tuan, dia seorang yang buat perbentangan benda tu. Kalau nak kira tuan-tuan, saya boleh tunjuk lah kepada tuan-tuan benda yang dia tunjuk tadi tu, data dia tunjuk tu. Data tu tuan-tuan pergi kat pejabat HPR kot, kalau tak silap saya beli dalam 200.5 ya. Beli dalam 200.5, dapatlah orang kata apa data tu. Data tu tuan-tuan, dalam sejarah politik Malaysia yang buat perbentangan dia seorang dia seorang buat dalam live tu berjam-jam nak cerita tentang Malaytang tu nak cerita tentang Malaytang tu tuan. Sebab tu saya duk gelak dia dengan member duk melihat kepada data dia tunjuk tu. Saya kata lah benda ni pun ada orang buat live baru aku tahu yang mengatakan benda ni pun boleh menjadikan satu tajuk untuk live sedangkan orang tak pernah cerita bab tu pun data ni mungkin digunakan untuk apa untuk buat orang kata apa banci ataupun hulaan dan sebagainya. Nak melihat kepada range umur berapa sampai berapa tu dia punya tu. Lepas tu apa lagi yang ada dalam data tu, yang ada dalam data tu dia akan pecah daripada parlimen pergi ke DUN, pergi ke DUN, daripada DUN pergi ke DM daerah mengundi, daripada daerah mengundi pergi ke lokaliti. Tu dia punya data tu orang tak pernah bentang pun dalam live ini adalah sejarah kali pertama orang bentang tak apalah, sekurang-kurangnya orang tahulah juga berkenaan dengan benda tu sekurang-kurangnya orang tahulah juga, umum tahulah macam mana proses-proses mereka nak melihat kepada tempat ni dan sebagainya. Tu adalah basic lah orang kata sekurang-kurangnya orang tahulah oh ni lah data dia. Tu orang bodoh saya rasa pakcik-pakcik kita tahu tentang datang ni, dia akan gelak sampai mati tu sebab belum ada dalam sejarah Malaysia lagi lah orang buat bentang benda ni selalunya kerja ni kalau tak silap saya Sri Kandi buat, tak silap saya lah kerja-kerja ni saya tak pastilah orang lain, tak silap saya lah mereka ni akan dapatkan mereka akan pecahkan dan orang kata apa banci dan sebagainya. Selalunya wanita kot, tak silap saya wanita dengan Sri Kandi yang akan buat benda ni tapi kali ni Izham Jalil buat perbentangan dia memang betul lah benda tu memang masuk dalam orang kata apa war room yang dia sebut tu, betul lah memang ada dalam war room
Kan lepas tuan-tuan tengok kepada data tu, dia ada 3 benda juga. Dia ada 3 benda dalam data tu. Dipanggil sebagai hitam, kelabu, putih. Hitam, kelabu, putih Hitam ni apa benda? Tak silap saya, hitam ni maknanya orang ni tak menyokong pada kita langsung lah. Kan kelabu ni maknanya dia bukan ahli tetapi dia menyokong pada kita, lebih kurang itu kot. Putih tu maknanya dia menyokong pada kita dan ahli kita, lebih kurang itu kot. Kan saya pun dah lupa dia ada warna-warna dia lah, dia ada dia punya kod warna dia. Kan benda ni selalunya orang tak buat lah live kan, tapi tak apalah dia nak cerita. Kan tapi kalau kita nak cerita tentang kekuatan parti tu, dia ada banyak variable dia pakai. Kan bunyi ni Kan dia ada banyak apa nama ni sat anda GR buat GR buat tak tahulah kan, tapi data tu apa nama saya pernah tengok lah kan. Saya tak pernah tengok data tu, saya pun ada dalam laptop saya tapi saya tak sanggup lah nak tunjuk dalam live kan. Sekali orang kata apa benda ni pun nak cerita dalam live kan, benda ni kan. Jadi kalau kita nak kira berdasarkan kekuatan, macam saya bagi tahu kat tuan-tuan tadi lah tu, saya kata setengah minit je. Setengah minit je. Sebab apa? Sebab dia kena tengok kepada indikator yang dia pakai. Dia kena tengok kepada variable dia pakai. Dia tak boleh ambil ROSI sebagai contohnya di AP 42. Jadi lepas orang kata apa? PKR 38, lepas tu UMNO, semua hak ni, semua geng-geng depa semua ROSI yang kekal lah. DAP, PKR, lepas tu siapa lagi? DAP, PKR, UMNO, lepas tu apa lagi? Yang dikatakan sebagai ROSI kekal lah kan. Jadi dia bukan kaedah dia kita melihat pada macam tu lah. Dia ada variable dia yang tertentu. Antaranya kita kena buat perbandingan. Sebab itu yang ada dipanggil sebagai hitam kebangkang fi, ungu atas pagar, putih sokong ni. Ni ada orang beritahu, saya pun dah lupa dia punya kod-kod warna dia, hitam, ungu, putih Cikgu Tadika Kemas biasa buat kerja tu. Betul-betul Cikgu Tadika lah selalu buat kerja tu. Tapi hari ni Izham Jalil bekas pegawai khas Najib Razak buat bentang tentang benda ni. Jadi tuan-tuan, dia kalau kata yang saya belajar lah kan, kalau nak buat data analitik ni kita kena ada banyak variable lah. Tapi kalau saya nak cerita kat halan live saya, ibarat macam saya nak bagi senjata kat mereka. So saya mungkin akan cerita sikit-sikit lah untuk bagi kekuatan kepada orang-orang satu, macam mana nak melihat kepada kekuatan kita. Dia apa nama, kita kena tengok kepada antaranya yang macam Anwar Musa buat, dia panggil sebagai empirical study. Empirical ni adalah study berkaitan dengan apa nama ni, perhatian, observation, lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tengok berdasarkan kalau kita tengok dalam live Izham Jalil tadi, kalau kita ambil apa yang dibentang tadi, maknanya di Sabah itu maknanya BN akan menang semua. Kalau ambil kepada data dia lah. Kalau kita ambil kepada data dia, maknanya kita akan menang semua. Mereka akan menang semua. Kita pula dah, BN akan menang semua. Tetapi pada hakikat dia tidak berlaku itu. Sebab apa? Sebab dia ada orang kata apa, stage variable yang kita pakai. Jadi yang saya nak terang kat sini, mungkin kalau kita ambil satu saja. Yang pertama kita kena ambil faktor. Faktor yang menyebabkan kejatuhan apa nama ni, Barisan Nasional berdasarkan isu semasa. Masa PRU 14, isu dia apa? Isu dia bukan banyak pun. Isu dia YMDB, GST, PTPTN dengan isu minyak. Kalau tak silap saya lah, 4 benda tu yang berkaitan dengan Najib dan Rosmah tu lah, Antatuya dan sebagainya. 4 benda tu ya. Itu isu yang menyebabkan 70% orang menolak kepada Barisan Nasional. Tapi sekarang ni tuan-tuan, isu dia ada banyak mana? Sekarang ni dia bukan fitnah, sekarang ni nyata. Sekarang ni nyata. Dia punya isu dia gila-gila memang, bukan sikit. Sebelum ni ada tak sebut tentang Kapal Navy LCS? Belum ada lagi. Sebelum ni ada tak sebut tentang Yayasan Akal Budi? Belum ada sebut tentang Yayasan Akal Budi lagi. Apa nama ni, sebelum ni ada sebut tentang kes apa nama, Isa Samad. Belum ada tentang kes Isa Samad orang kata apa, berkenaan dengan kes pengkunan. Sebelum ni ada? Belum ada lagi. Jadi itu yang kita kena tengok lah kan. Kalau dia rasa pasang aircon terus ni tuan-tuan, sejuk tuan. Sebab tu kita kena tengok kepada variable-variable yang ada sekarang ni. Sebab tu saya kata UMNO ni dia lebih daripada sombong je. Dia lebih daripada syok sendiri je. Dia lebih daripada sombong, dia lebih daripada syok sendiri. Itu saja. Dan yang pelik tuan-tuan, yang bestnya, dia ambil ROSI PAS 18, dia letak itu 18.
Dan secara tak sedar tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok live dia tadi, bermakna dekat sini bahawa UMNO dia memerlukan PAS untuk menang dalam pilihan raya. Dia memerlukan PAS. Kalau tuan-tuan tengoklah berdasarkan data-data yang Izham bentang tadi, semuanya data yang berkaitan undi PAS bercampur dengan UMNO. Bukannya undi UMNO semata-mata. Itu hakikat yang sebenarnya. Makan modal. Macam manalah mak-mak pemakan dedak ni lalu kat awal aku, Syarul Muhammad Junid. Itu adalah masalah anda. Kalau rasa lalu, kalau tak mau tengok tu, siapa tekan. BN jatuh sebab terlalu banyak rasuah, itu sebab rakyat meluat. Ya, betul ya. Dia bukan rasuah saja tuan-tuan. Lepas PIU 15 nanti mungkin saya akan share lah kepada tuan-tuan. Dia punya jurnal artikel dia berkenaan dengan kenapa BN ni menjadi tidak relevan sejak daripada tahun 2008. Dia banyak isu dia. Bukan kata satu isu dia, banyak. Kalau tuan-tuan baca kat situ, barulah tahu. Isu dia bukan sikit anak punya isu. Memang betul-betul banyaknya. Han Syafiq baru terlepas dalam gua. Gua mana pula dah. Tuan tengok setengah minit tuan-tuan kalau saya nak terang berkenaan dengan apa yang dia buat tu. Muafakat tim bola je, tahu tak apa, sebab mereka belum berdaftar. Terbaik tuan kupas lagi dah. Macam sekarang ni, bila dia bentang, dia ambil UMNO dengan PAS saja. Benda tu saya rasa macam mereka ni macam mimpi tuan. Sebab apa saya kata mimpi? Sebab sebab PAS dengan PAS Bersatu Gerakan dan juga GPS, mereka akan bertanding di bawah parti yang dinama sebagai Perikatan Nasional. Dah berdaftar dah pun. Bukannya baru duk bincang, dah daftar, dah keluar dalam SPR, siap ada bendera dalam SPR lagi sebagai Perikatan Nasional. So saya pun heran macam mana Izham Jalil boleh ambil yang PAS, dia boleh ambil PAS, dia boleh ambil GPS apa, keluar dia letak belah UMNO. Tu saya kata depa ni mimpi di siang hari. Sebenarnya tuan-tuan, Barisan Nasional ni bukan ada apa pun. Orang kata apa yang ada sekarang ni adalah perikatan, bukan Barisan Nasional. Barisan Nasional dah habis dah. Barisan Nasional kalau nak ikutkan, dia ada 18 dia punya parti yang bersama dengan dia. Habis lepas kata PRU 14, orang kata apa, semua dah keluar dah. Yang tinggal hanyalah MIC, MCA dan juga UMNO je. Kalau nak kira benda tu adalah perikatan, dia bukan lagi Barisan Nasional. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang betul-betul lah buat analitik dan sebagainya, mereka bagi tahu UMNO memang memerlukan bersatu. Bukan kata bersatu perlukan mereka. Mereka perlukan kita. Mereka perlukan kita sebab apa? Di hati bersatu ada kes tuan. Mana ada kes apa-apa pun. Selain daripada Ismail duk main lah tentang Rina Harun. Dia dengki kat Rina Harun. Biasalah perempuan. Dia laki dia mana? Faham tentang perempuan. Macam saya tuan-tuan. Saya lain lah muka handsome kan. Dia jaka Melayu. Orang kata apa? Terakhir tuan-tuan berkenaan dengan perempuan ni kita faham sangat lah. Perempuan ni biasalah kan. Dia bila orang kata apa, body dia dah slim, dia nampak rupa parah dia cantik dan sebagainya, mestilah dia nak menunjuk kepada orang. Itu adalah sifat semula jadi perempuan. Mana-mana perempuan pun macam tu. Bukan kata dia menteri. Makcik kat kampung sendiri pun, yang tua pun bubuh juga, buh dengan bedak, buh dengan lipstick, semua cukup. Sebab tu adalah sifat nature perempuan. Isu tu ya yang SB duk main hari ni. Isu tentang Rina Harun model dan sebagainya, benda tu biasalah. Apa dia sebeli ya. Benda tu isu biasa. Sebab apa? Sifat nature perempuan kan. Itu pun dia duk main. Muhammad Azwan Asyad BN ada Hidup Bersatu kaki 3 pasal UMNO lalu tunduk dengan MCA pasal pemimpin UMNO tak peka. Ya betul tuan. Ni main isu yang baru pula ni, isu rauk. Syakila Mizan makan model makcik yang nak cantik dah betul. Makcik-makcik pun dalam UMNO yang marhaban tu pun bubuh lipstick dengan bedak juga. Biasalah perempuan. Perempuan sampai tua dia akan make up muka dia. Biasalah benda tu. Sifat nature. Rina Harun bila dia slim, biasalah dia mesti nak bergambar, nak tunjuk dia pakai baju kebaya dan sebagainya. Apa masalah? Tu sifat nature perempuan. Bukan kita nak boleh halang. Dia bukan nak faham kan. Ismail biasalah kan. Dia start lah dia senyum. Dia bukan faham tentang perempuan. Macam saya lain lah tuan-tuan. Saya memang memahami tentang perempuan ni kan.
Kan? Jadi itu adalah biasa kan. Esme dengki tak dapat ngorat Rina. Ustaz main handsome kan. Esme je lah dia udah sebab kan. Itu yang masalah dia kan. Halim kan ada apa kan. Hari ni dia pun duk main isu tentang Riana Harun. Kau sudah tengok lah kan. Itu menjadi punca. BBM bukan je pengkhianat bangsa Melayu. Dah tahu PRU15 nak kalah. Itu yang minta kesian dengan UMNO dan PAS. Saya tak rasa PPBM minta kesian sebab dah keluar kenyataan daripada Bersatu sendiri pun mereka tak kisah pun kalau UMNO nak kerjasama ataupun tak kan. Cuma ada setengah daripada UMNO yang minta untuk bersama dengan Bersatu kan, berdasarkan studi-studi yang mereka buat kan. Saya tak rasa Bersatu duk orang kata apa, duk prodek suruh BN main duduk dengan Bersatu, tak ada pun kan. Mungkin ini adalah spekulasi lah saya rasa. Syafiq, Han kata nak letak 50 kursi PRU15 apa macam boleh menang ke PAN ni? Saya rasa PAN ni silap hari bulan Mak Sabu ni dia akan kembali balik kot dekat PAN. Saya dah nampak sebab hari tu saya tengok live Khalid. Hari tu saya nampak dia ni macam walak kepada Tun. Saya dah nampak lah kan. Saya punya ni saya punya pandangan lah. Saya punya pandangan PRU15 ni saya dah nampak Tun Mahathir ni dia akan main duduk sebelah sini. Dia takkan duduk dengan PKI DAP. Warisan pun saya dah nampak akan main duduk sebelah sini. And PAN dia dah habang lah dia akan ikut, kalau ikutkan daripada kenyataan Khalid, dia dengar kata macam dia ikut Tun je kan. Tapi saya tak pastilah kan sama ada mereka akan meninggalkan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Tapi ni saya punya firasat saya lah. Betul tak betul tu wallahualam lah kan. Tapi firasat saya dah rasa macam tu lah kan. Tak handsome tak apa, janji cakap benar kan. Janji bukan tomboy, tahu tak apa kan. Kanina tu pun lobot tak boleh happy sebenarnya ngui. Hafal MRT dah hilang pergi mana kan. Depa tak ada isu body slim pun dibangkitkan. Perempuan bila cantik memang nak melayang, tu biasalah kan. Macam saya dengan Abang Khori ni memang orang yang faham perempuan kalau kata nak tambah 2-3 pun tak ada masalah. Sebab apa? Orang yang memahami kan. UMNO kena sedar diri. UMNO dah tinggal kuah je. Porah kat hampa semua biasa. Kalau UMNO hampa bagi kau bukan kira sebab UMNO dia bukan ada pasal body slim dan sebagainya kan. Dia kes berkaitan dengan ni kan, berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Memang rakyat menentang rasuah kan. Memang rakyat menentang rasuah dan terbukti bersalah pun sekarang ni tengah dalam tempoh rayuan kan. Bukannya dalam orang kata apa untuk membuktikan dia bersalah ataupun tak duduk dalam rayuan macam Isa Samad rayuan, Tengku Nan rayuan, Najib pun rayuan, Rosmah 18 hari bulan ni kan. So itu yang kita perlu lihat lah kepada trend-trend. PAN nak jawatan dan kuasa nak senyum macam tak senyum Atuk is watching PAN akan berkubur kalau masih bersama PH. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun PH pun pecah macam PH pun pecah sebab saya tengok live Khalid dia duk bagi tahu tentang perpecahan yang berlaku kat dalam PH lah kan. Ada yang menyokong pada Tun, ada yang menyokong pada Anwar. Bersatu mana ada kes berat yang mereka buat modal. Kes tu sikit-sikit pun mereka buat modal. Masalah halaman UMNO pun mereka tak boleh settle betul tuan-tuan kalau nak tengokkan kepada kes-kes berat banyak duduk kepada UMNO lah. UMNO memang betul-betul berat punya kes lah sebab tu saya kata saya beritahu kalau kata PN ambil UMNO nak bawa UMNO sekali raba. Memang raba, serius saya cakap raba tu memang kalau kita tengok kepada fakta kes kita tahu raba. Sekarang ni apa yang mereka duduk sampaikan dalam media sosial, mereka duduk bagi tahu bahawa pendakwaan politik tapi bila sampai kempen pilihan raya tuan-tuan, bila sampai kempen pilihan raya, waktu tu kita akan bertemu dengan rakyat. Sebab tu UMNO apa mereka minta? Mereka minta supaya pilihan raya ni diadakan kempen secara media sosial. Sebab apa mereka minta itu? Kalau kata kempen secara media sosial rakyat akan mendengar apa yang mereka bagi tahu saya apa yang Ilham bagi tahu, apa yang Luqman Adam bagi tahu apa yang Esme bagi tahu dan sebagainya. Tapi kalau kata kempen secara berhadapan tuan-tuan kita boleh bawa dokumen, kita tunjuk kepada rakyat ini adalah fakta kes Zahid ini adalah fakta kes Najib. Mampu buat tu memang terang-terang sebab tu sekarang ni apa yang mereka duk mainkan kat dalam media sosial pendakwaan politik dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kepada gerak kerja pilihan raya UMNO pun mereka bukan berani nak turun ke lapangan dan sebagainya. Sebab tu dalam gerak kerja pilihan raya
mereka menitik beratkan berkempen secara media sosial kan. Kalau kata kempen kat bawah tuan-tuan, mampus bawa tu, saya cakap tu terangnya, mampus orang akan bawa satu-satu dokumentasi. Nah, ini adalah kes Najib kan. Baca dia punya kertas pendakwaan dia. Mampus lah dia nak bohong macam mana. Nah, sekarang boleh lah kan. Dalam media sosial boleh lah kan. Orang duk tengok depa bayar duit dekat FB beratus ribu, orang pun duk tengok depa sampai 6,000, 8,000 dan sebagainya. Senanglah nak kencing. Hak Luqman pun kata pendakwaan politik dan sebagainya. Tapi kalau kata boleh turun underground, nak kencing macam mana? Memang tak boleh lah kan. Kita bawa satu-satu dokumen. Depa saja asyik mengata bangsa sendiri bukan asyik mengata bangsa sendiri. Macam Luqman apa kes dia? Macam Luqman apa kes dia? Dia bukan pendakwaan ni. Dia mengugut saksi YMDB. Itu yang jadi masalah dia. Dia bukan kira malaikat ke tak bang. Yang salah tetap salah lah kan. Memang UMNO buat semua haprak, tapi pemimpin haprak dia akan letak jawatan pun. Dia pun tak mau letak jawatan sebab apa? Sebab nak lari pada kes tuan-tuan. Kes mereka ni bukan penjara 10 tahun. Bukan penjara 5 tahun, bukan penjara 2 tahun. Umur mereka berapa? Umur 67 umur 70 lebih, penjara 20 tahun. Nak buat apa? Mati dalam penjara ya. Sebab tu mereka duduk kelang kabut. Kalau kata kes mereka ni penjara 2-3 tahun, saya ingat mereka relax tapi kes mereka, kes Najib hak pertama apa pendakwaan 20 tahun penjara 20 tahun. Umur dia lah ni berapa? 67 umur 87 baru keluar gila ke apa? Itu baru satu kes, belum masuk kes yang satu lagi silap I bilang mati dalam penjara yang tu itu yang kelang kabut. Itu yang kelang kabut nak nak gugurkan kes dan sebagainya. Macam Zahid tu lagi banyak lah. Zahid kes immigration, kapal LCS, Yayasan Akal Budi ni warga asing lagi. Macam-macam kes dia. Berapa tahun nak kena tu? Silap I bilang beku kat dalam penjara ya. Rakyat harus dididik dengan fakta kes ya, betul ya. Dia kalau kata kempen secara bawah ni tuan-tuan, kita bawa fakta kes ya. Duk sembang kemas sangat, kita bagi lah fakta kes Photo state bagi banyak sikit bagi je propaganda baca nampak nak baca mampu Pak tu tak boleh lari punya lah, boleh lah duk cerita pendakwaan politik serupa orang bodoh. Dokumen menipu boleh lah tunjuk. Dokumen menipu itu saya kata tuan-tuan. Mereka habis kuat apa? Dokumen menipu. Sedangkan ada nombor tu. Rujukan kes mahkamah berapa jadi mereka duk main dalam media sosial boleh lah. Kalau kata di underground, di bawah nak ni macam mana kita tunjuk dokumen yang asli orang kata apa? Yang kertas pendakwaan dan sebagainya mampu mereka tu dokumen tipu dalam media sosial boleh lah. Beku lah, serius beku lah tuan-tuan. Orang lain semua baik ke nampak Najib dengan Zahid je, hang tu pun duk sokong BBM, sebab tu hang kempen lebih. Saya bukan kempen macam Izham tadi, dia kempen lah, saya tak kempen. Saya cuma bagi tahu hakikat yang sebenarnya. Lain sangkut okay. Hanya orang Melayu je yang hantam sesama Melayu, bergaduh sakan tak habis-habis. Tahu pun patut hampa kena pergi tegur sebelah sana. Nampak jangan tegur sebelah sini, hampa pergi tegur sebelah sana, pergi tegur Izham Jalil ke, pergi tegur Ismi ke, baru betul. Hampa tegur saya tu lain macam. Kes dibuat-buat. Bagi tahu lah apa benda kes yang dibuat-buat tu. Apa kes yang dibuat-buat tu? Ni masalahnya orang UMNO bila dia dapat terima kenyataan. Apa kes yang dibuat-buat tu? Dibuat-buat maknanya kes tu tak ada dan sebagainya. Apa makna kes yang dibuat-buat tu? Mai saya nak cerita sikit. Bagi tahu sikit apa yang dibuat-buat tu. Kes apa yang masukkan dibuat-buat tu. Yang setia parti takkan undi parti lain surat Wak Zahid pun tutup kata fitnah menang tak banyak kursi pun daripada jumlah yang bertanding disebabkan PRN Sabah berlaku selepas Tan Sri Muda Yassin memimpin negara. Padahal sebelum tukar kerajaan memang banyak PRK BN menang. Ini membuktikan sokongan pada Tan Sri Muda Yassin walaupun masih baru dalam kepimpinan. Betul. Kalau kita tengok yang BN menang pada PRK tu kebanyakannya adalah kerana undi daripada PAS, termasuk dengan Semenyih kalau kata buang undi PAS, dia kalah dalam pilihan raya. Bukan mereka menang pun sebab undi PAS. Sebab orang PAS bagi undi kepada mereka. Sebab tu mereka boleh menang. Mana yang kata kes yang dibuat-buat tu? Kes Zahid Hamidi, dia mengaku tak dia menerima dia mengaku tak dia menggunakan duit tu? Saya nak tanya, kes Yayasan Akal Budi, dia mengaku tak? Kalau kata dibuat-buat,
mestilah dia tak mengaku dan sebagainya. Kan? Masalahnya di dalam kes Yayasan Akal Budi dia mengaku. Kan? Dia beritahu dia guna duit tu. Kan? Dia guna duit tu, cuma dia beritahu dia terguna. Kan? Dia beritahu dia terguna. Kan? Itu bukan penawaran yang dibuat-buat. Kan? Macam tu juga dengan kes-kes yang lain pun, macam kes SRC. Kan? Najib mengaku tak dia mengarahkan supaya mengubah orang kata apa laporan PSC. Dia mengaku, cuma dia bagi tahu perkataan muktamad itu bukan bermakna laporan yang final, bukan finalize. Kan? Jadi masih boleh diubah lagi. Kan? Dia mengaku macam tu juga dengan Tengkunan. Kan? Duit dia berapa juta kes dia tu, dia mengaku tak? Kan? Dia mengaku. Kan? Semua mengaku. Kan? Semua kan? Semua mengaku dan semua Habis tu apa yang kata penawaran yang dibuat-buat? Penawaran yang dibuat-buat ni makanya dia tak tahu tentang benda tu. Maka orang kata apa, benda tu sengaja dibuat-buat. Kan? Dalam kes depa ni semua ada kes. Dan dia mengaku, kan? Memang duit tu ada masuk dalam akaun. Kan? Memang duit tu ada digunakan. Memang ada resit penggunaan dan sebagainya. Itu bukan dibuat-buat. Itu memang betul ada kes pun. Kan? Sembang kemas nanti jadi macam Joe Fazli tak live dah. Kan? Dia pun duduk live lagi sekarang. Kan? Sebab itu bukan dibuat-buat. Itu memang ada kes. Kan? Itu saya kata. Kan? Mereka yang tak dapat terima. Kan? Itu masalah. Sebab tu saya kata. Kan? Kalau kata kempen secara berdepan, kan? Kita bawa fakta kes ya bagi. Kan? Zahid mengaku tak mengaku? Mengaku. Kan? Nak bohong apa? Kan? Kau tengok tu bila Syafiq Alim dah bersuara, mampu lah UMNO dalam cyber. Kan? Ni harapan ni pun kena dengan saya agak nanti kena balun pasal Anwar Ibrahim dengan DAP. Kan? Zahid mengaku tersalah sign buku cek. Dia mengaku, kan dia tak mengaku. Kan? Itu bukan penawaran yang terpilih. Penawaran terpilih ni maknanya dia tak tahu tentang datang tu. Kan? Dan penawaran tu sengaja dibuat-buat. Ini bukan penawaran sengaja dibuat-buat. Kalau penawaran sengaja dibuat-buat, dia mengaku siapa? Kan? Ini saya kata orang UMNO. Kan? Orang UMNO pun masalah juga. Kan? Kan? Apa itu hamba duk kata ni bersatu yang ni. Terkait lepas tu dia muka depan je kan. Tahu takut kan. Orang kata apa tuan? Lepas tu depa duk abang kata apa? BP lah Zahid nak guna duit tu yayasan dia punya. Memang duit yayasan dia punya. Tapi duit tu siapa punya? Bukan duit dia punya, duit orang awam. Kan? Dia minta derma. Kan? Dia minta derma untuk bagi kepada orang kata apa? Asnaf dengan ibu tunggal. Kan? Lepas tu dia guna untuk diri dia. Mana boleh? RCI zaman Najib nak siasat tu, nak tutup macam tu kan, tak sampai ke mahkamah. Ni saya cerita pasal kes mereka pusing kot tu. Mereka kalau mereka tak boleh terima, mereka pusing mata kan. Mereka pusing mata tu masalahnya. Wak Yahid punya sampai 20 biji kereta dia bayar rotek tu lah pasal dia. Kan? UMNO tunggu dah lihat je siapa yang sebenar akan terciduk. Tak kisahlah, tapi rakyat akan tahulah benda ni. Kan? Dan kita akan pastikan dokumen-dokumen ni semua sampai kepada rakyat. Bukan susah. Macam sebagai contoh warga asing. Mereka duk main hari ni. Konon-kononnya Tan Sri Muhyiddin Yassin jaga warga asing dan sebagainya. Saya kata apa? Warga asing bukan kesalahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kesalahan ada zaman siapa? Yang jadi sampai 4 juta lebih. Yang jadi sampai 10 juta. Yang bawa masuk ramai-ramai ni Zahid Hamidi, bukan orang lain. Kalau kata zaman PN buat masuk sampai 10 juta boleh gagal juga. Zaman Zahid yang rakyat duk marah sekarang ni tentang warga asing. Rakyat marah tak tentang warga asing? Rakyat marah tentang warga asing. Kan? Kita turun pergi bagi je. Kan? Ni Zahid Hamidi buat masuk 1.5 juta tahun 2015. Kan? Kita pergi bagi belah Langkawi, bagi belah Kuala Kedah, kan? Bagi belah Kuala Perlihat, tempat ramai Rohingya. Kan? Tempat ramai Rohingya dengan Bangladesh kita bagi. Kan? 2015 ni Zahid Hamidi buat masuk 1.5 juta. Kan? Tahun 2018 ke 2016 buat masuk pula 2 juta. Bukan kata buat masuk 2 juta, monyet. Orang kata apa? Saya pernah jumpa dengan wartawan daripada Metro kot, kalau tak silap saya, yang buat kes berkenaan dengan pasport monyet tu. Monyet yang dimasukkan, orang kata apa, dibuat pasport monyet, monyet boleh lepas masuk tu. Kan? Masa zaman Zahid Hamidi punya sistem dia tu, immigration immigration punya sistem. Rakyat sekarang ni marah. Rakyat marah dengan warga asing. Masa kes warga asing ada buka tak masa PRU 14? Mana ada sebut?
Kan? Lah ni rakyat betul-betul marah dengan warga asing kan. Kerja siapa warga asing ni? Kerja Wak Zahid lah. Kan? Tunggu PRU15 kita tengok. Kan? Kan? Habis kuat hujah tak ada dah makan ubat ke belum? Tu je lah kan yang mereka boleh buat. Kan? Ni ustaz masuk Zahid Ponorogo terbawa warga asing Isu panas ni lagi totok tak boleh duduk lah tuan-tuan memang lah kan. Itulah saya kata saya nak bagi tahu kan. Kalau mereka rasa kan sekarang sekarang lagi teruk. Sekarang berapa ramai yang masuk warga asing? Saya nak tanya orang tuan-tuan. Zaman Tan Sri hantar balik tau. Kan hantar balik ni yang nak hantar balik ni. Yang kata UNC yang hari ni dah halang surat khabar semua pakai duk hentam Tan Sri Muhyiddin ni. Kan NGO balun, UNSCR balun sebab apa ni? Sebab Tan Sri nak hantar balik Rohingya. Hak mana main duduk di Malaysia tu. Berapa ribu orang itu tangkap itu. 2,000 ke 1,500 tak lebih kurang macam tu lah. Nak hantar balik, nak serah balik. Satu dunia duduk kecam ni. Sebab apa? Sebab Tan Sri Muhyiddin ada prinsip. Ada prinsip sebab tu dia hantar balik. Kalau nak tunggu zaman Zahid tak ada. Zahid kata satu kepala RM10 satu kepala RM100 nak bincang kepala RM100 kan. Zaman Tan Sri tak ada bincang-bincangnya. Zaman Tan Sri tak ada sampai UNCHR bagi tahu apa? Sampai UNCHR bagi tahu mereka tak boleh masuk di dalam camp yang yang kata Rohingya ni duduk untuk menjamin depa ni keluar. Tak boleh masuk. Tan Sri tak bagi. Masuk mai hantar balik serah balik ke kat Myanmar. Tu sebab tu saya kata pada tuan-tuan, Tan Sri daripada tahun 2011 lagi Tan Sri Muhyiddin memang dia alert berkenaan dengan dengan warga asing. Dan dia sendiri pun pernah tegur Zahid Hamidi di dalam parlimen. Orang kata apa? Tuan-tuan pergi check live-live yang sebelum ni. Saya pernah quote. Bini saya buka akaun pula dah. Tan Sri pernah cakap dia kata apa? Dia kata supaya menteri untuk hemat kembali warga asing yang ramai dalam negara kita Malaysia. Jadi ada isu lah berkenaan dengan warga asing di zaman orang kata apa Perikatan Nasional. Di zaman Perikatan Nasional ada isu warga asing. Yang berjuta-juta ni zaman siapa? Zaman ni lah wak lah kan. Panggil DAP dah duduk sekali habis sulit dah projek solar Han Syok sendiri lah. Tak bukan saya nak kira Syok sendiri. Saya nak bagi tahu pada apa. Dan benda ni adalah benda ni kita serah kepada rakyat lah. Rakyat yang akan menentukan. Sekarang ni ada dua. Sekiranya ada BN, PH dengan PN. Rakyat pilih sendiri lah. Kalau kata rakyat pilih PH, dia dah tahu dah. DAP ni anti-Islam, DAP anti-Melayu dan sebagainya. Kalau dia rasa nak pilih PH, pilih lah. Itu adalah terpulang kepada rakyat. Rakyat tahu, bukan rakyat tak tahu. Anwar Ibrahim menyokong kepada LGBT. Kalau dia rasa dia nak buat negara ni menjadi sekular dan LGBT dan sebagainya, dia pilih Anwar Ibrahim. Kalau kata dia nak kepada DAP, DAP ni terang-terang anti-Islam. Dia dah bubuh kat dalam perlembagaannya. Dia nak bawa kepada negara sekular. Dan dia bubuh dia punya perjuangan dia berkonsepkan demokrasi sosial. Itu konsep yang dibawa oleh Marxism. Kalau kata rakyat nak pilih kepada PH, pilihlah. Bila pilih kepada PH, faham lah. Sebab apa? Pada PRU 15 mungkin PH akan ada DAP, PKR dengan PAN saja. Kita dah tahu dah Anwar ni siapa? Lim Guang Eng ni siapa dia? Dan orang kata apa? Di sebelah PH juga semua ada kes-kes di mahkamah. Anwar Ibrahim menipu lembaga pengampunan. Anwar Ibrahim menipu Lim Guang Eng dalam kes Terowong, anak Mak Sabu Tanja. Dia punya setiausaha dia LTAT. Semua orang tahu. Yang bersih sekarang ni PN je. Kalau tuan-tuan hemat sekarang ni, yang buat kerja sekarang ni PN je. Bukan ada belah PH pun bukan ada buat kerja. Belah BN pun bukan ada. BN hak buat kerja. Itulah Ismail Sabri, Anwar Musa, ada Hambaba. Hak lain kerja duk hentam kerajaan je. Tu saja. Itu je kerja mereka. Ini adalah terserah kepada rakyat. Kalau rakyat nak pilih penyamun macam Sultan Nazrin bagi tahu, kalau rakyat nak pilih kalau umat Islam nak pilih kepada penyamun, nak pilih kepada golongan yang mungkar dan munafik, pilihlah. Dan selepas itu rasalah macam mana zaman 60 tahun dulu. Rasalah macam mana mereka menyeleweng duit rakyat dan sebagainya. Itu adalah terpulang kepada rakyat. Apa yang macam saya duduk di sini adalah menerangkan supaya rakyat tahu berkenaan dengan orang kata hal-hal yang sebenar.
Pilih pilih PH lingkup semua lah. Tu dia jumpa dah sumber ratik DAP daripada mana kan. Lalang ni berani hang fitnah ada pernah kena ugut dengan UMNO dan PH dah. Awak pula tak pernah pula kan. Dengan PH duduk dalam kan. Kau nak hentak-hentaklah UMNO geng B penyamun rumah tarik kucing. PM hang yang pasal kes ni kaji saya dah bagi tahu dah, saya dah cerita dah sebelum ni kan. Ni semua fitnah ya. Sembang je lah hang dulu Nana duduk sampai duduk melana Datuk Ashraf pemuda UMNO lah kutip bagi semangat. Hang lupa kan inilah masalah budak hingga ego saya rasa kan. Saya bagi tahu kat Ashraf jadi pada waktu tu dia pun tak tahu apa benda yang saya sedang cakap dan dia sendiri nak telefon bukan saya yang menawar diri dan sebagainya. Jangan duk kata macam ni orang pun tahu tentang video tu, dia terus senyap terus kan, sebab dia sendiri pun orang kata tak memahami apa yang disampaikan tu. Okey tuan-tuan, yang mana yang nak bising dengan saya boleh bising tuan-tuan. PL15 kita pilih BN je jadi kerajaan. Pilih BN tahu lah kan. Hilang lagi banyak aset negara kan. Balon cukup-cukup alam ayah Kau ni buta tuli ke? Siapa nak buat kerja untuk PN? Banyak kan. Kalau tuan-tuan tengok berdasarkan masa depan negara pun kan, yang belah PN ni lah yang ramai khususnya belah PAS lah. Belah PAS ni semua ada engineer, doktor semua ada lah. Belah UMNO ada apa? Ada apa belah UMNO? Ada seorang tu lah Dr. Ashraf jadi. Lepas tu ada lagi yang lain. Lain tak ada dah. Mana ada? Ada Bro J duk gelak seorang-seorang tu. Lepas tu ada siapa? Ada Esme kan. Esme tu boleh kan menjadi tu Menteri Ekonomi kan. Esme rakyat ni dia macam ni lah tuan-tuan. Masa depan UMNO atau macam mana Ashraf jadi Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Lokman Adam Menteri ADN Gomo Menteri Ekonomi Esme rakyat Menteri apa lagi? Menteri Belia dan Sukan Mamu Parpu Penang Mamu Parpu lepas tu menteri apa lagi? Menteri menteri apa lagi yang ada menteri hal menteri hal ehwal luar negara Mr. J Mr. J Kelang. Mr. J kan suka duk main ni kan Liverpool Manchester United so kita bagi dia menteri luar negara. Lepas tu siapa lagi dah itulah masa depan apa Izham nak letak tak mana Izham mungkin menteri besar lah itulah masa depan apa tu pun dah sombong lebih jadi orang kata untuk masa depan negara dia menilai lah sendiri tengok bukan kita nak mengata UMNO dah lobak dengan Ismail tak apa bisi dengan orang duk sembang pisang dalam Malaysia BN je kan boleh pimpin negara. Pora bak kata makcik tu UMNO dah tak relevan dah mampu apa memang betul lah. Hampa kata mampu lah, habis tu hampa duk menyokong lobak untuk apa? Hampa duk sokong Ismail untuk apa? Habis tu hampa duk kata merapu. Betul lah, bila kan Ismail dah bagi tahu dah bila hampa ramai sokong Ismail bagi tahu apa? Esme beritahu dia nak ni Abang Syah pun ada sini Esme beritahu apa? Esme beritahu dia nak bertanding dia nak bertanding jadi MPT bila jadi MPT mesti jadi menteri bila bertanding jadi MPT mestilah nak jadi menteri betul Esme menteri ekonomi Bro J menteri luar negara lobak men Imalan Perdana Menteri Ashraf Wajdi Perdana Menteri Gomo Menteri Kementerian Dalam Negeri. Lepas tu hampa kata merapu macam mana hampa dah sokong 1,000 sampai 6,000 8,000 duk kata hidup Datuk, hidup Esme, hidup segala benda hidup. Lepas tu hampa kata merapu. Tak ke pelik sepatutnya bila hampa sokong bila hampa sokong dia maknanya hampa nak lah dia jadi menteri bila kita sebut itu mereka marah menteri bingai. Saya tak kata saya nak jadi menteri saya tak kata saya nak bertanding. Esme dia declare dia nak tanding, dia nak jadi MPT. Bila jadi MPT automatik dia nak jadi menteri saya pergi hisapkan kuat sangat lah. Marah siapa hampa marah siapa? Hampa masuk dalam live dia hampa duk kata hidup Esme. Bila saya kata Esme jadi menteri ekonomi hampa marah. Siapa marah hampa sokong dia macam tu juga Bro J juga hampa sokong Bro J bila kita sebut hampa marah. Habis tu ada siapa lagi Jebat Seremban hak bergaduh hari tu hak bergaduh hari tu orang kata apa hang ni siapa tu boleh
apa nama, dia boleh jadi orang kata apa, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan sebab dia punya semangat dia nak berjuang tu kan. Depa pandai Rafiq dah tu, saya pelik kan. Depa masuk dalam live depa tu, depa duk sokong kan. Amir Hijaz dia penasihat. Dia macam Tengku Razali kan. Dia penasihat kepada depa ni semua kan. Ismail boleh pegang semua jawatan menteri kan. Ingat kau ni zaman mental problem kot lah. Kenapa siapa kata saya mental problem? Saya bagi tahu kan, hampa yang sokong depa. Hampa kata depa bagus apa semua, tapi bila saya calonkan depa sebagai menteri-menteri, hampa marah. Siapa marah? Saya pun pelik. Hampa masuk kat dalam apa nama RJ Menteri Pasola. Hampa masuk kat dalam live depa, hampa sokong hidup SB kan, calon menteri dan sebagainya. Bila kita sebut hampa marah. Kan? Dia nak bertanding tu dia bang. Dia nak bertanding MPT kan. Majlis Perwakilan dia nak bertanding. Apa nama, yang PAU nanti kan. Bila dia bertanding mestilah dia nak jadi, orang kata apa, mesti dia nak jadi menteri kan. Mana boleh dia bertanding menang saja. Dia bertanding dia mesti jadi orang kata menteri. Dia bukan ni apa nama, Jebat Seremban. Jebat Seremban yang baru ni, yang bergaduh dekat Seremban kan. Punggah merapu pula dia kata kan, komplit menteri UMNO kan. Marah siapa marah ni kan. Aku syok tu ya. Main bab ni Zainuddin Atai. Zainuddin Atai lupa. Zainuddin Atai dia jadi ni menteri apa, haknya berkaitan dengan seni dan budaya ni, hak berkaitan dengan finans apa benda. Dia menteri tu lah, sebab dia hari-hari kan dia jadi DJ. Dia menteri apa tu orang panggil tuan dah? Menteri apa yang berkaitan dengan seni dan budaya ni kan. Menteri apa? Aduh lupa dah menteri apa tuan dah. Marah dia pak. Tapi terasa tahu pula terasa bodoh bodohnya habis tambah pisang. Malah ni seronok memarah lah. Dulu saya pernah buat naik dah, hari ni dia pun marah. Menteri apa tuan dah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa nama, seni dan budaya, menteri apa? Kan. Marah betul-betul apa? Terbaik menteri apa? Menteri ni budaya kan. Menteri budaya lah. Siapa lah kau lepas ni kau dah petik mana Jebat, esok keluar itu orang kau jangan koyak. Bukan Jebat dah kau, saya kata nu Jebat Seremban kan. Jebat UMNO tu dia apa nama? Dia sebagai apa? Apa nama ni, apa dia, apa jawatan dia tu? Apa nama ni, ketua penerangan kan, ketua pemuda UMNO tu kan. Dia bukan itu apa, tukar dah jawatan apa-apa pun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah botak puan kan. Ni menteri kesenian, orang kata apa, menteri kesenian dan budaya. Zainuddin Atai. Itulah masa depan apa kan. Gelak sekali malam ni depa marah yang botak puan. Dah betul lepas tu hampa nak letak menteri siapa dia bukan ada siapa apa warisan. Hampa tak ada. Belah sini kita ada kan. Kita ada macam-macam kan. WAF saja pun dah belajar di London dah kan. Bawah WAF kan, semua lagi hebat-hebat. Nampak doktor dengan engineer semua kan. Nampak nak bos siapa dia? Itulah orang-orang yang hampa ada pun kan. Okey lah Fik, malah dia yang gelak tu yang depa marah. Itulah pasal dia jangan sembang lah si orang baling apa yang satu menteri pelancongan seni dan budaya kan. Meriah malam ni dah betul tuan-tuan. Saya apa heran mereka duk marah kan. Nanti kita dah tengok masuk dalam live mereka sokong betul-betulnya hidup sampai kawan tu sendiri pun semangat nak bertanding. Dia beritahu kemarin dulu tak silap saya kan, dia beritahu, dia kata dulu dia nak bertanding tak boleh sebab dia baru register UMNO 2 tahun. Dia kata tahun ni dia boleh bertanding lah kan. Dia nak bertanding sebagai MPT kan. Dalam UMNO dia panggil apa? MPT kan, MPT tu lebih kurang tu lah kan. Dia nak bertanding sebagai MPT pula dah, MPT bersatu. Dia nak bertanding sebagai MT kan. So orang kata apa, bila dia bertanding sebagai MT, automatik lah dia akan menjadi menteri. Sebab orang kata apa, calon menteri dia main MT dulu yang atas ni, lepas tu dia baru turun kepada ketua-ketua bahagian di bawah ni kan. Jadi MT ni yang akan pegang jawatan. So bila mereka ni jadi MT, automatik lah mereka akan jadi menteri kan. So Ismail dia mesti pegang menteri ekonomi sebab dia duk hujah tentang ekonomi kan. Lok Madam dia semua boleh. Bila dia semua boleh, dia mesti jadi Timbalan Perdana Menteri kan. Apa Kumo dia dah declare dah. Dia bagi tahu dalam live dia dia nak jadi menteri apa nama KDN kan. Dia dah bagi tahu dah. Lepas tu apa lagi? Sangkut lah tuan Mr. J kan, Mr. RJ dia akan jadi menteri luar negara kan. Mamu Pinang kan, Mamu Pinang dia
dia Menteri Belia dan Sukan. Mamu Penang kita. Lepas tu apa lagi ada? Zainuddin Ateh, Menteri Seni, orang kata apa, Kesenian dan Budaya. Kan? Itu depa punya warisan depa. Kan? Okey lah tu. Kan? Apa yang tak okeynya? Kan? Semua frontliner UMNO tu. Kan? Kenyik mata sikit Fik. Lama tak kenyik mata. Kan? Esme bertanding silat air belang adik-beradik dia lah. Apa nama yang undi deposit bagi kat aku pun bagui. Ni spesies mangkuk ayun kan. MKT 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 Pak D hang tiba cukup-cukup Fi. Siapa nak bertanding pun biarlah hang kalut pasal apa. Hak ni bagui. Hak ni penyokong Esme yang setia. Tengok. Halang kita beritahu apa? Dia kata BP lah Esme nak jadi Menteri Ekonomi pun apa masalahnya? Kan? Yang apa duk kelang kabut siapa kan? Kan? Keras perut malam ni. Loma Adam penasihat kan? Kucak kacir dunia. Itulah masa depan dia pak. Kan? Masa depan sebelah sini jangan tanya lah kan? Bersatu Parti Pengkhianat dia tidak ada kan? Dia belum ada lagi hak refund di dalam perlembagaan berkaitan dengan pengkhianat dan sebagainya. Sebab di dalam perlembagaan, di dalam perkara 10 berkaitan dengan hak kebebasan, menyatakan bahawa setiap rakyat Malaysia berhak untuk menubuhkan persatuan. So belum ada lah berkaitan dengan pengkhianat ataupun tak. Lagi satu, dia ditubuhkan sebab apa? Untuk melawan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. So apa masalahnya kat situ? Itu bukan pengkhianatan tetapi perjuangan demi negara bangsa. Siapa Menteri Pelancongan? Menteri Pelancongan ni apa? Menteri Pelancongan ni apa? Siapa dia? Emerdin Emil. Menteri apa pula? Tiap-tiap malam lobby. Saya payahlah. Saya mana ada declare saya nak bertanding kan? Mereka declare. Saya tak kata pun saya nak bertanding MT ke apa kan? Saya tak pernah apa pun. Saya tak pernah kata pun. Aircon tutup sejuk lah. Macam mereka abang kan? Mereka abang terang-terang tu kan? Saya tak pernah kata apa. Parok kena parti berompak Lokman Menteri Konspirasi Hambur bagi rapat balon sikit angin perjuangan mereka demi PM. Ya betul Ahmad Maslan dah old-timer dah Hotel-hotel dah habis dah. Ini kita cerita tentang future. Yang duk ada sekarang ni tuan-tuan, semua umur 60 lebih dah. Mereka bukan larat dah. Najib pun 67. Najib lagi kata 2 penggai habis lah 10 tahun lagi Atak pun 5 tahun lagi habis lah kan. Dia 67 dah. Takkanlah dia nak pergi sampai 90 lebih Dia duk mengata kat Tok lebih kurang Mahathir pun umur dia besar bukan nak larat habis dah Mereka pun dah tua-tua dah. Zahid Hamidi pun dah tua-tua dah. Ahmad Maslan lah berapa Ahmad Maslan Ahmad Maslan pun rasa lebih kurang 10 tahun 20 tahun lagi habis dah Ini kita nak cerita tentang future masa depan sebab ada member beritahu tadi tentang masa depan negara dia beritahu undilah BN untuk masa depan negara. Tu yang kita tanya tu masa depan apa, warisan apa yang ada dalam BN yang untuk masa depan negara ni pemimpin UMNO yang berada di luar kerajaan hari-hari melalak kerajaan PN tiada majoriti dan kurang bijak mentadbir, tetapi pemimpin UMNO di dalam kerajaan lebih berdedikasi dan bertanggungjawab bagi aku memerintah 22 bulan tak boleh nak sama dengan 60 tahun. Kalau manusia baru berkahwin hari ni, esok nak dapat anak. Ni pemenda ni cerita ni, PH punya cerita kalau PH punya cerita pergi jahanam lah, malas saya nak baca okey tuan, siapa yang nak bisi dengan saya Nizam Kasar ada lagi Nizam Kasar dia suka melancong. Dia mungkin boleh jadi dia boleh, orang kata apa, Abang Nizam pun dah tua dah. Abang Nizam lah ni 40 lebih 50 lebih dah ni hak muda-muda dia lah kan. Abang Nizam pun tak boleh pergi dah. Abang Nizam penasihat lah, orang kata penasihat anak Wajib Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat Raja Anwar Adna dan Anina Sadudin ni apa jangan nak sebut kat dalam FB saya. Dia punya ni boleh tahan juga kan. Dia hentam lagi jahanam saya apa jangan nak sebut nama dia kat dalam live saya Amna Nafisa laki dia marah sebab bini jadi totok bodoh duk kena kencing atas kepala. Kes tu lari laki tak mau layan kencing atas kepala. Abang Rizal speaker kalau macam tu awak lah jadi PM saya tak declare. Mak Sabu muda lagi saya tak kata saya nak tanding Depa-depa tu semua beritahu kata anak ni ulas pasal harta Ilham Jalil saya dah ulas dah tadi bang. Saya dah beritahu dah tadi
Kan saya dah bagi tahu dah, mengatakan data dia tu dia cuma gunakan satu variable kan, dan data dia tu selalunya orang gunakan untuk proses ni lah, banci orang kata apa, banci pilihan raya ni kan. Jadi dia bukan menentukan sebagai prediction method, sebab bila kita sebut tentang prediction kan, dia mesti kena ada variable-variable yang lain lah kan. Jadi dia tak boleh gunakan data tu saja. Jadi dia ambil data tu kan, dia ambil data yang PRU 14, lepas tu dia plus dengan lepas tu dia buat dia punya dia punya calculation pun saya tak tahu kan. Lepas tu dia bagi tahu BM boleh menang, BM boleh menang, BM boleh menang semua. Jadi kan itu yang saya kata, data dia ni kan bolehlah guna untuk mimpi-mimpi, bolehlah guna kan. Tapi kalau nak gunakan sebagai prediction tak boleh. Kalau kata berpandukan kepada data yang Izham Jalil tunjuk tadi kan, bermakna PRN hari tu BN akan menang semua kan. Tidak ada Rusi yang kalah langsung, semua mereka akan menang kalau berdasarkan data yang dia tunjuk tadi itulah kan. Tetapi kalau kita sebut tentang predict dia mesti macam Anwar Musa itu dia sebut tentang empirical dia buat study empirical. Kalau kita sebut tentang prediction method ni, dia mesti ada variable-variable yang lain. Itu yang saya bagi tadi sebagai contoh orang kata apa yang saya bagi tadi adalah berkenaan dengan isu semasa, trend isu semasa. Kalau kita tengok punca jatuhnya UMNO pada PIU ke-14, dia punya trend dia apa? Trend dia kes UMDB lepas tu kes Antatuya, lepas tu kes apa lagi? Kes berkaitan dengan PTPTN, harga minyak, lepas tu apa lagi? Yang Izham bagi tahu sebagai fitnah lah itu Izham bagi tahu fitnah, dia kata PIU ke-14 orang kata apa tu Izham bagi tahu satu benda yang fitnah pada PIU ke-14. Tapi bila kita sebut tentang PIU ke-15 banyak kes-kes yang bukan fitnah dan banyak kes-kes baru yang akan muncul. Antaranya apa yang belum sebut tentang masa PIU ke-14 akan keluar tentang kes LCS, kapal LCS, kes Zaid Amidi akan keluar berkaitan dengan kes PIU ke-14 berkaitan dengan GST lepas tu akan keluar juga kes berkaitan dengan Yayasan Akal Budi, akan keluar juga berkaitan dengan kes Tengkunan, akan keluar juga berkaitan dengan kes Isa Samad akan keluar juga berkaitan dengan kes Najib Razak. Dan semua kes-kes ni orang kata apa, 4 kes dah terbukti bersalah akan keluar juga kes berkenaan dengan Ahmad Maslan. So benda tu dia kena kaji, maknanya trend bagaimanakah sudut kefahaman rakyat dan sebagainya. Itu adalah salah satu part yang dia perlu masuk ke dalam variable tu lah untuk dia mengatakan bahawa bersatu tak kuat dan sebagainya. Kalau berdasarkan apa yang dia tunjuk tadi, bermakna masa PRN hari tu bersatu akan loss semua kursi dan yang akan menang semua mereka tetapi masa PRN hari tu bersatu menang 18 kan 16 lebih kurang tu BN menang 14 walaupun dia bertanding banyak, dia menang 14 saja. So tu yang perlu kita fikirkan lah kalau dia nak buat prediction macam tu kalau dia nak buat prediction. Dan mungkin ada usi mereka yang dia sebut lebih kurang 41 MCA 2 MIC 1 mungkin ada juga usi-usi mereka ni yang akan hilang. Bukan usi itu semua boleh menang bukan semua, dia kena kaji juga berdasarkan kedudukan tempat. Macam dia tunjuk data tu, data yang dia tunjuk tu basic je dan saya rasa dia buat live berjam-jam tu untuk bagi tahu dekat penyokong-penyokong UMNO bahawa UMNO kuat. Tu saja yang dia bagi tahu sebab apa? Sebab yang kita tahu Izham ni juga dia nak bertanding juga bila dia nak bertanding, dia mengharapkan supaya BN tidak akan bergabung dengan Bersatu sebab yang kita tahu lah, Izham nak bertanding Luqman Adam nak bertanding, yang orang kata apa, pok-pok yang nak bertanding ni yang tak mau Bersatu sebab apa? Bila Bersatu kursi kan jadi kecil sebab dia akan bermula dengan angka yang kecil lah. So bila kata tak Bersatu tu yang dia menunjuk yang yang dia nak menunjukkan bahawa kata BN kuat dan boleh bertanding banyak kursi, lebih kurang berapa dia yang dia ni tadi 80 ke 90 kursi. Tu yang dia nak tunjuk itu dia agenda dia. Tapi kalau kita orang kata apa kalau kita nilai semula apa yang dia bentangkan tadi bagi saya memang tak boleh digunakan sebagai macam dia duk sebut fakta lah sebab dia nak buat ni adalah predict. Bila predict dia mana ada fact predict mana ada fact. Bila dia kata predict ni fact, apa benda fact dalam prediction? Yang kita tahu dalam prediction ni teori, fact ni benda yang berlaku fakta ni benda yang dah berlaku. Yang dia sebut tadi tu adalah teori. Mungkin teori yang dia gunakan untuk dia predict
PRU 15 cuma dia gunakan satu variable saja. Kan? Dan dia duk sebut kat situ fakta-fakta. Dia pun tak kenal. Kan? Yang mana satu fact, yang mana satu teori. Kan? Fact ni benda yang dah jadi. Teori ni benda belum jadi. Dia sendiri pun tak faham. Bila kita nak buat prediction, dia punya variable dia kena banyak lah, bukan satu. Yang dia sebut, yang dia bentangkan tu adalah prediction, bukan fact. Fact ni maknanya betul-betul POM menang 90 hosi, tu kita panggil fact lah. Ataupun POM menang 100 hosi, tu kita panggil sebagai fact lah. Kalau kata predict ni kita panggil sebagai teori. Bagaimanakah kita menentukan prediction tu, sama ada kita menang ataupun tak. Dan dalam prediction dia kena ada banyak variable. Ni dia kena belajar lah, data science, data analytic, dia akan tahu lah.